Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari. Okay, minta respon boleh dengar tak suara saya? Okay, so yang pertama, okay, kita tengok soalan yang pertama. Okay, the Venn diagram in the answer space shows K set R, set S and set T such that the universal K R union S union T. Okay, on the diagram given, shade the R intersect by T. Okay, intersect dengan T. Okay, yang ni boleh juga kamu buat kaedah penomboran seperti mana yang saya ajar sebelum ni. Kita buat kaedah nombor. Okay, sebelah kanan tu dah ada jawapan dia tapi tak apa, saya ajar sedikit. Okay, so katakan ni nombor 1, so ni nombor 2, nombor 3, and then ni nombor 4, ni nombor 5. Kita tebal. Okay, so didapati nilai R. Okay, nilai R. Okay, R adalah 1, 2, 3, 4. Okay, 1, 2, 3 dan 4. Okay, sekejap. Oh, ni mudah saja. Okay, ni direct. Saya rasa tak perlulah. Okay, ni direct. Jadi kalau boleh buat banyak tu, kita buat nombor lebih mudah. Okay, so R union T. Okay, R union T ni saya buat padam. Okay, sebab dia direct saja. Okay, nilai R and then nilai T. Okay, so dekat bahagian segi 4 tersebut. Dekat sini. Okay, ni sebab direct so mudahlah. Okay, tak perlu buat nombor pun tak apa. Okay, yang tu yang pertama. So kita tengok yang kedua sama dengan jawapan tadi. Okay, sekarang ni kita ada S union T and then intersect dengan R prime. Okay, so gambar rajah sama saja. Okay, kemudian kita boleh label. So 1, 2, 3, 4, 5. Okay, di mana apakah nilai R? Okay, nilai R adalah 1, 2, 3, 4. Okay, 1, 2, 3, 4. And then disebabkan dia melibatkan R prime, so kita tanda untuk selain. Okay, selain daripada R. Okay, 1, 2, 3, 4. So ada lagi 1, 5. Okay, kemudian RS. Okay, kemudian kita ada S 2 dan 3. Kemudian kita ada T. Okay, T adalah 3, 4. Sekejap. Okay, so apabila melibatkan S union T. Okay, S union T maknanya kita gabungkan nilai S dan juga nilai T. Okay, S union T. So kat sini kita akan dapat 2, 3, 4, 5. Okay, 2, 3, 4, 5. Kemudian antara 2, 3, 4, 5 tu yang intersect dengan R prime. Okay, yang intersect dengan R prime adalah 5. Okay. Sebab dia adalah dua-dua nilai yang sama kat situ. Okey, 5. So bermakna kawasan yang berlorek adalah kawasan 5 saja. Lebih kuranglah sini. Okey, so saya harap nanti jawapan apa yang kamu buat ni semua betul lah. Okey, nanti saya akan cek satu persatu yang mana sempat lah. Baik, yang seterusnya adalah nombor 2. Okey, nombor 2, solve the following simultaneous linear equation. So kita ada x minus 4y equal to 7 and then 3x plus 8y equal to 16. Okey, dekat sini terpulanglah sama ada kamu nak menggunakan kaedah substitution atau elimination. Sekejap. Okey, saya suggest kamu guna kaedah substitution. Disebabkan kat sini ada, saya guna istilah single. Okey, dia tak melibatkan nombor kat sini, iaitu satu saja. So jadikan dia sebagai as a subject. So kamu boleh buat x equal to 7 minus 4y. Okay, 7 minus 4y. Okay, seperti mana yang ditunjukkan lah. Kemudian apa yang perlu kamu buat adalah kamu substitute. Okay, substitute equation tersebut ke dalam equation yang kedua. Okay, so gantikan nilai dekat x tu. Okay, sebab kita dah jadikan dia sebagai as a subject. So x is equal to 4y plus 7. Okay, kemudian kamu permudahkan. Okay, kembangkan dia. So akan dapat 12y tambah 21 tambah 8y equal to 16. Okay, kemudian 12 tambah 8 dapat 20y. And then 21 tu boleh buat ke kanan lah. Okay, 21 dia bawa ke kanan. So akan dapatlah negatif 5 dekat situ. Okay, kemudian 20. Okay, bahagi. Maknanya negatif 5 bahagi 20 akan dapat negatif 1/4. Okay, so apabila kamu dah ada nilai y equal to negatif 1/4. So kamu sebenarnya boleh ganti mana-mana. Sama ada nak ganti dekat equation yang pertama ataupun equation yang kedua. Ataupun nak ganti terus dalam equation ketiga pun boleh. Okay, sebab equation ketiga tu dia dah direct kan. Okay, yang tadi kita dah ada y and then we want to find the value of y. The value of x. Okay, ganti sahaja y dia, iaitu negatif 1/4. So kira-kira jawapan akhir dia adalah 6. So x sama dengan 6. So y negatif 1/4, x sama dengan 6. Okay, kita tengok sepintas lalu jawapan kawan kamu. Okay, so ini yang pertama. Okay, Fariha. Okay, saya ambil yang pertama Fariha. Okay, awak lain macam Fariha awak ni. Mana Fariha boleh respon? Nombor 1. Fariha, mana Fariha? Awak jawapan lain tu. R intersect T. Saya rasa macam kamu buat R union T. Kamu R. Oh, okay. Kamu ambil semua R and then kamu. Okay, apa yang kamu buat ni dia lebih kurang union sebenarnya. Okay, lebih kurang union. Okay, intersect ni yang mana nilai yang
sama atau bertindih lah kat situ. Okay, so saya terpaksa salah lah kat sini. Okay, saya just tanda betul atau salah ya. Detail markah tu saya tak buat lah, nanti tu ambil masa sikit. Baik, so yang kedua tadi bahagian T saja. Oh, ni pun salah juga. Okay, nanti tolong baiki, tolong tengok balik. Alright, so yang kedua Nadine. Okay, Nadine. Okay, ini pun okay. Okay, bagus. Okay, kita tengok Alia. Okay, Alia good. Okay, ni ambil masa sikit buka satu-satu. So, ya B ni lain ni Alia. Okay, Alia ada. Boleh respon Alia. Okay, nanti buat pembetulan buat pembetulan untuk B. Okay, yang ke siapa ni? Firas. Okay, Firas. Okay, bagus. Okay, saya tak ada lemak tapi saya kelabu lah. Tak apa nak nampak. Guna cam scanner ke tak? Oh, guna. Tapi kenapa dia jadi macam ni? Oh, ada respon ke? Kamera murah. Allah Akbar. Kamera murah. Mungkin lighting kot. Okay, kena lighting. Berapa megapiksel tu? Firas, tahu tak berapa megapiksel? Tak mampu iPhone tak payahlah. Tinggi. Tinggi harganya. Saya pun tak mampu. Okay, ni siapa ni? Lain macam bentuk ni. Saya nak tanda pun susah ni. Okay dah, boleh dah. Siapa ni Faizatun. Macam mana Faizatun ada? Salah download. Faizatun Owan kan? Betul kan? Betul. Okay, kita buat tersilap masuk ni. Ni siapa? Asnida. Okay, Asnida ada. Okay, yang mana saya sempat tanda tu, kita tengoklah sekaligus. Okay, so tengok yang kedua. Tadi Y negatif 1/4, X sama dengan 6. Okay, X sama dengan 6. X sama dengan 6, Y. Okay, betul. Y 1/4, X sama dengan 6. Okay, so saya tengok. Okay, bagus. Okay, sambil-sambil tu kamu boleh tengok jawapan kawan kamu Mana pula ni? Oh, Fariha dia print. Alright. Okay. Okay. So 2 dan 3 majoriti boleh buat. Okay, bagus. Okay, kita pergi ke soalan seterusnya. Macam mana saya nak tukar skrin? Sabar okay, ada. Cantik. Baik. Soalan yang ketiga. Okay, so kebiasaannya apabila pecahan, okay, pecahan sama dengan pecahan. Okay, pecahan sama dengan pecahan, kamu boleh guna kaedah darab silang. Okay, kamu darablah silang tu antara yang pertama X dengan X tolak 14, kemudian antara 6 tambah X dengan 6 tolak X. Okay, so daripada situ darab silang and then kamu kembangkan dia. Okay, expand and then XX dapat X2, X dengan negatif 14 dapat negatif 14X. Okay, 66 dapat 36. Okay, ni dia dah shortcut lah sebenarnya. Ataupun kalau kamu masih ingat A tambah B, A tolak B. Okay, A tambah A tolak B bermakna A squared minus B squared. So A here is 6 squared, so we get 36 and then B squared equal to X squared kat sini. Okay, A squared minus B squared. Okay, kemudian kita kumpulkan satu tempat. Okay, kumpulkan satu tempat sama ada kiri atau kanan. Okay, nak mudah kat sini bawa dia ke kiri. Okay, bawa ke kiri, kemudian terus masuk kalkulator pun tak apa. Okay, so kamu akan dapat macam inilah. Pastikan kamu tunjuk tunjukkan factorize ni and then final answer kamu kena tunjuk lah, walaupun jawapan daripada kalkulator akan tunjuk macam ni. Okay, tapi kamu kena tunjuk factorize. Okay, biasanya ada markah untuk factorization. Okay, so jawapan pertama adalah X9, jawapan kedua adalah X negatif 2. Okay, X9, X negatif 2. Okay, kita tengok jawapan kawan kamu. 9 negatif 2. Okay, factorize ada. Okay, tak apalah. Saya ambil jawapan akhir saja. Right. So, macam sama je. Okay, 9 negatif 2 kan 92. 9 negatif 2. Yes, saya dapat jumpa kesalahan di situ. Okay, 9 negatif 2. Okay, that's why yang ini kena tunjuk satu-satu. Okay, yang ini kena tunjuk satu-satu. So, kat sini akan hilang markah lah. Hilang, actually satu markah hilang. Kalau NMAT dia strict sikit. Mana saya nak letak atas ni tadi. Okay, betul pula. Okay. Itu je. Mana Fira? Skrin gelap. Tak nampak? Alamak, salah pilih. Okay. Fira tak cukup ni. Kamu hantar berapa page? Nanti check balik. Sampai situ je kamu punya jawapan. Okay, yang ni 9 negatif 2. Alright, bagus. Okay, ini saya pilihlah yang mana-mana. Firahnya tak cukup ni. Ke kamu hantar dua file. Sepatutnya satu lah. Okay. Itu adalah nombor 3. So sekarang saya tukar kepada nombor 4. Macam mana tukar skrin. Okay, boleh. Okay, seterusnya nombor 4. Okay, draw to subgraph. Okay, draw to subgraph. Okay, of the graph in diagram 1. Okay, actually kamu boleh ambil mana-mana bahagian. Okay, and then pecahkan dia. Dan kamu kena pastikan bahawa dia punya label tu kena betul lah. Okay, label kena betul. Okay, jangan tersalah label. Okay, kat sini ada contoh 2 subgraph. Okay, nanti boleh tengok jawapan kamu macam mana. Okay, ini dia ambil yang di sebelah kanan ni. Okay, sebelah satu ni pun tak apa sebenarnya. Okay, ataupun nak ni yang dia gabung lah. Okay, yang tu pun boleh kat pecah yang bawah. Alright, itu antara contoh subgraph. Okay, yang Cikgu. Ya, siap. Terkejut saya. Okay. Maksudnya
maksudnya kan Apa maksud boleh ke? tolak satu maksudnya? Kat mana-mana. Dia sebahagian. Okey, dia mana-mana bahagian pun. Sekejap ni ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Okey, ada 5. Okey, ada 5 garisan kat situ, garisan lengkung, garisan bulatan ni. Okey, dia mana-mana pun boleh. Satu ni pun boleh. E1 pun boleh kat salah satu. Okey, jawapan lain yang betul dan tepat dan boleh diterima. Okey, boleh. 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 Alright. Okey, yang ni mungkin akan ambil masa sikit lah sebab jawapan mesti pelbagai. Cuma jangan lupa pelik-pelik dah lah. Okey, jangan lupa pelik-pelik. Okay, saya try tukar skrin. Alright. So, ini mungkin ambil masa sikit sebab dia agak teknikal. Sekejap. Kalau tak silap saya, kamu kena label. Sekejap saya double check dia punya skema. Dia tak mention. Tapi tak silap saya tengok dalam buku teks. Kamu kena label E1, E2, E3, E4, E5 tu. Okay, kena label yang tu. Ini kamu jangan lukis luar saja. Okay, so saya anggap ni tak complete lah. Alright. Ini pun tak complete. Okay, itu apa alpha pula? Ke E. E bukan alpha tu. E sepatutnya. Siapa punya ni? Nadine. Okay, nanti Nadine perbaiki lagi. Saya cari yang betul-betul ada tak. Ni pun alpha juga. Macam sama je. Kamu nampak alpha ke? Saya nampak. Oh, Firah tak mana lah. Tak cukup. Ini pun alpha juga. Kenapa semua alpha? Alamak, salah. Okay, tengok huruf betul-betul Tengok huruf betul-betul. Ke saya salah ni? E tu. Dia bukan. Dia refer to H. Alpha untuk sudut biasanya. Alpha pula theta. Alpha. Okay, theta. Theta refer pada sudut kebiasaannya. Baik. Bukan skrin je. Okay, kita pergi ke soalan yang kelima. Okay, it's given that the volume of the cylinder and cuboid are the same. Okay, ni keyword dia. Di mana volume untuk cylinder dengan cuboid adalah same. Okay, sama. And then find the value of X. Okay, and give your answer correct to two decimal places. So, mana X dia? Okay, di sini X. Okay, so maknanya kena guna formula untuk mencari volume silinder. Okay, dan pastikan kamu menggunakan pi adalah 22/7. So, nak cari formula untuk volume silinder, kita guna formula luas. Okay, luas kat atas ni atau luas kat bawah sama je. Kemudian kita akan darab dengan H. Okay, so luas kat atas tu adalah luas bulatan. Okay, so volume dia sama dengan luas bulatan adalah pi r square. Okay, pi r square untuk luas bulatan. Kemudian kita darablah ke bawah ataupun kamu start pada bawah ke atas sama sahaja. So, darabkan dengan H. Okay, so kat sini, okay, saya ambil refer terus lah pada jawapannya. So, pi dia adalah 22/7. Kemudian kita ada R. Okay, R adalah radius. Okay, 7 sini adalah diameter. Okay, 7 adalah diameter bermakna kamu kena guna R dia adalah 7/2. Okay, ataupun kamu buat 3.5 pun boleh juga. Okay, so 7/2 squared. Kemudian kamu darabkan dengan tinggi. Okay, darab tinggi height dia. Okay, iaitu 30. So, kira-kira kamu akan dapat 1155. Okay, kemudian dia dah bagi tahu volume silinder adalah sama dengan volume cuboid. So, konsep dia sama juga untuk mencari volume cuboid. Okay, dia adalah luas kerata rentas iaitu di bahagian sisi kanan ni. Dan panjang setiap sisi tu adalah sama. Okay, so mana sana 8, sini 8, 8, 8. Okay, so bermakna luas kerata rentas dia adalah 8. Okay, darab dengan 8. Okay, ke sinilah. Kemudian akan darab dengan, okay, disebabkan luas kerata rentas tu sebelah kanan, so dia akan darab ke kiri. Okay, ke kiri. Sebenarnya konsep dia sama je. Kalau dia menegak, bawah darab ke atas. Okay, dia macam silinder tu. Okay, sebab silinder tu dalam keadaan menegak. So, kalau silinder tu dalam keadaan baring, konsep dia sama. Luas ke rata rentas sama ada kiri atau kanan. And then, katakanlah saya terbalikkan silinder tu. Ambil sebelah kiri, luas ke rata rentas. And then kita darabkan ke sebelah kanan. Okay, dia akan bertentang lah. Okay, kalau luas ke rata rentas sebelah kanan, kita akan darab ke kiri. Ke kiri tu maksudnya dia punya panjang. Okay, atau tinggi dia. Bergantung pada kedudukan. Konsep dia sama je. Okay, konsep dia luas ke rata rentas darab dengan panjang tersebut. Baik, so darab panjang dia iaitu X. Okay, so 88, 64, 64 darab X dapatlah 64X. Okay, disebabkan tadi dia kata volume dia sama. Okay, volume dia sama. So, maknanya kita buat 64. Okay, unit ni tak perlu sebenarnya. Apa dia buat? Tak perlu. Okay, ini mengganggu. Okay, so 64X is equal to 1155. And then last kali dapat jawapan 18.05. Okay, 18.05. So, saya harap jawapan yang kamu buat pun samalah. Ini 18.05. Okay, kita tengok jawapan akhir dengan kawan kamu. Oh, kenapa lain? Oh, ni dapat 18. 1155. Okey, dari segi penulisan ni salah sebenarnya. Siapa ni? Fariha. Kamu punya radius ni 72 square. Sepatutnya kena ada square. Okey, tapi jawapan akhir dia betul lah 1155. Macam mana dapat 18 155 bahagi 18. So dibagi 60. Saya pun dapat point 18.005. Tak lengkap. Okay, tak lengkap. Salah lah. Bukan tak lengkap. Salah terus. Okey, sayang siapa ni? Fariha.
Okay, mana Fariha boleh respon? Jawapan dia dalam point. Okay, and then baca jawab apa kehendak soalan lah. Yang terakhir dia minta give your answer correct to decimal places. So, jawapan kamu mesti jawapan akhir lah. Okay, sebenarnya ada lagi markah kat jalan kira ni tapi saya tak buat kat situ. Saya ambil jawapan akhir So jawapan akhir ni 18 ni salah. So kamu akan ada markah dekat jalan kira tu lah. Silap sikit je. Tinggal lagi 0.5 saja kamu tak letak kat situ. Okay, so 18.05. Wow. Ni buat direct ni. Siapa ni? Nadine. Oh, hebat Nadine. Okay, sekejap ni. Dia ambil masa sikit. Nombor 5. Ya Allah, ke atas. 18.05. Okey lah, saya ambil lah betul. Okay, tak lengkap tadi kan. Mana pergi ni? Dia pun tak cukup. Siapa Asnida. Mana Asnida boleh respon? Asnida. Tadi macam ada. Hilang dah. Keluar masuk. Okey, tak apa. Okay, so kat sini tak lengkap lah. Okay, maknanya tak ada kat situ. Baik. Okay, itu adalah untuk nombor apa tu? Gelap pula gambar. Okey, ada. Okey, itu adalah untuk nombor 5. Okey, itu untuk nombor 5. Okey, seterusnya nombor 6. Okey, diagram 3 shows a speed time graph for a movement of a particle for a period 32 second. Okey, bila tengok je 32 second, tengok akhir. Okey, betul 32 second. So apa yang berlaku pada partikel tersebut? Okey, kita baca graf dulu. Pastikan kamu interpret graf tersebut. Okey, dia bermula pada masa kosong. Okey, ada orang komen ke? Sebab saya buka Islam. Lama saya keluar. Okey, dah keluar masuk balik. Oh, guna basic data ya. Okey. Banyak guna default data. Okey, so pada masa saat yang kosong, saat kosong, dia bergerak pada laju tertentu. Okey, iaitu laju V. Okey, kita tak tahu. Tetapi V tu mestilah kurang daripada 30. Kemudian dia maintain speed tadi sehinggalah masa yang ke-14. Okey, 14 saat. Kemudian selepas 14 saat berlaku pertambahan speed daripada V kepada 30. Okey, ini 30 tu kat sinilah. Okey, kemudian iaitu maksimum pada masa yang ke-24 saat. Kemudian selepas sahaja 24, maknanya dia dah laju and then tiba-tiba dia slow. Okey, tiba-tiba dia slow sampailah speed dia zero. Okey, biasanya kalau speed zero ni dia dalam keadaan berhenti. Okey, dia dalam keadaan berhenti. Okey, kemudian state the duration of time in second for which the particle move with uniform speed. Okey, kena faham keyword uniform speed, maknanya speed dia atau laju dia seragam. So laju seragam yang ni lah yang mendata ni. Okey, yang mendata ni. Okey, so berapakah tempoh masa dia? So daripada 0 hingga 14, so bermaksud 14 saat. Okey, 14 tolak 0 lah. Okey, 14 saat kat situ. Okey, kat sini ada jawapan dia. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, calculate the rate of change of speed ni of a particle for the last 8 second. Okey, bila dia kata last, maknanya kamu tengok yang belakang lah. Okey, tengok yang belakang ni. 24 saat hingga 30 saat. 32 saat. Tapi kamu kena kira juga. Kira juga 24 hingga 32 adalah 8 saat. So untuk mencari rate of change, saya suggest kamu guna point. Guna point. So point here is the X is 24 and then the Y is 30. Okey, kat bawah ni X dia adalah 32 and then Y is 0. So apabila kamu ada 2 point, so kamu boleh cari gradient lah. Okey, kamu boleh cari gradient. Ikutlah nak ambil nilai yang mana satu, sama ada 30 tolak 0 ataupun 0 tolak 30. Okey, contohnya kat sini 0 tolak 30 pun boleh juga. Tetapi pastikan kamu kenapa lain? 24, 20, 32, 0. 32 tolak 34 sepatutnya. Okey, 32 tolak 34. Okey, sekian mana salah. Sebaik dapat detect. Okey, ini salah. Bukan 30. Dia adalah 32. Okey, tapi bawah betul. Okey, bawah tu betul pula. Okey, 32 tolak 24 akan dapat 8. Okey, so dapat jawapan akhir negatif 3.75. Okey, meter second per second lah. Dia adalah sebenarnya acceleration. Baik, so jawapan kamu dalam negatif mestilah logik dengan bentuk graf tersebut. Okey, sebab graf tu adalah graf menurun, so jawapan kamu mestilah dalam keadaan negatif. So once kamu kira dapat jawapan positif tapi graf dalam keadaan negatif, so double check. Okey, double check, mungkin ada tersilap kira. Okey, kalau macam ni contoh dia start pada 0 tolak 30, tapi saya lebih suka kalau kamu ambil Y tu lebih besar. Okey, start Y tu lebih besar iaitu 30 ni tolak 0, kemudian 24 tu tolak 32. Okey, so bawah akan dapat negatif kat situ. Baik, so 3.75. So yang berapa? Ke C pula. Okay, calculate the value of V. Okay, dia nak V if the total distance. Okay, total distance. Okay, travel by ni. First 24 second is 568. 568. Boleh tengok ni. Kalau screen saya gelap bagi tahu kerana saya tak perasan dia punya setting. Baik, so dia minta kamu cari nilai V. Okay, cari nilai V seperti mana yang di awal tadi kita cerita. Kemudian syarat yang diberi adalah dalam tempoh 24. Okay, 24 second adalah 5, 6, 8. So kat sini ada 2 lah.
Okay, 24 circle kat sini. So ada dua bentuk kat sini, iaitu bentuk segi empat dan bentuk trapezium A dan B. So kamu boleh kira berasingan, cari A dahulu and then cari B, kemudian kamu tambahkan dia. Baik, okay, kita tengok contoh daripada skema yang diberi. Okay, jarak yang dilalui adalah 568. Okay, kemudian luas. Okay, luas untuk A adalah panjang darab lebar. So panjang dia kat sini adalah ni panjang dia adalah 14. Okey. Okey, panjang dia adalah 14, kemudian dia punya lebar dia adalah V. Okey, ketinggian ni adalah ketinggian V. So 14 darab V, that's why dia akan dapat 14 V. Kemudian trapezium ingat rumus dia setengah darab hasil tambah pendek dengan panjang. Okey, saya guna istilah pendek dengan panjang. So pendek dia dekat sini. Okey, ni adalah pendek dia sama juga ketinggian tadi V. Kemudian dia punya panjang dia dekat sini. Okey, yang ni sama dengan 30. So that's why lah setengah darab V tambah 30. Kemudian okey, saya guna istilah tinggi sebab dia dalam keadaan terbaring. So perbezaan dia adalah 10. So 10 tu kat mana? Dekat sini. Okey, 24. Okey, 24 tadi kita tolak dengan 14. So 24 tolak 14 akan dapat 10. Okey, ini kira kalkulator saja. And that is equal to 568. Okay, dia basic kat sini je. Okay, yang ni adalah perkara yang paling penting. Once kamu dah betul kat sini, insyaAllah bawah betul. Okay, kalau sini dah betul, bawah salah, maknanya kamu punya basic. Okay, kamu punya basic pengiraan tu masih lemah lagi. Okay, mungkin kamu salah nak bawa ke sana, salah darab ke, salah bagi. Okay, itu basic je. Tapi point dia dekat barisan yang pertama tu lah. Okay, idea dia pada situ. Okay, ini kamu kembangkan 5V dapat 5V, 5 darab 30 dapat positif 150. So V, okay, V boleh tambah dengan 14 akan dapat 19V. So 150 bawa ke kanan dapat tolak 150. Dot kira, so V akan dapat sama dengan 22. Okey, bila dapat jawapan akhir 22, double check dulu adakah logik V tu 22. Okey, kalau kita tengok V berada di bawah 30. Okey, so V berada di bawah 30, maknanya nilai 22 tu logik. So anda kata kamu dapat nilai seperti contohnya 32. So maknanya totally salah lah. Okey, sebab V sepatutnya lebih kecil daripada 30. Baik, so kita tengok jawapan kawan kamu. Ni dah tak ada, habis dah sikit. Ni pun sikit tak sempat ke? Dah lama dah masa. Okey, so dah check V sama dengan 22. So saya cari 22 lah. Saya jumpa 22 tu betul. Okey, saya tak check jalan kira 22. Tapi ni unit apa ni? MS negatif 1. MS negatif 1. Sebenarnya MS V. Okey, memang dia satu. Okey, betul. Seterusnya Oh, 14 tadi saya tertinggal. Okey, tapi tak apalah kalau jawapan akhir tu betul. InsyaAllah buat. Salah ni. 32. Oh, kamu guna satu sahaja. Setengah darab 6. Macam mana ni? Setengah darab 10. Setengah darab 6. V tolak 14. V tolak 14. Lain macam. V tolak 14. Fariha, mana Fariha? Oh, Fariha. Oh, kamu kira macam mana ni Fariha? V tolak 14 ni mana? Oh, tak nampak skrin. Sorry, sebab mungkin kita tekan lagi. Okey, boleh nampak? V tolak 14. V tolak 14 darab 10. Okey, lagi pun satu je bahagian. Okey, so tolong take note lah. Okey, nanti buat correction untuk C tersebut. Okey, itu salah lah kat situ. Baik, okey, nombor 7. Kalau buat atas kertas soalan ni senang sikit nak tengok kan. So, nombor 7. Ni kosong. Kenapa kosong? Nadine, mana Nadine boleh respon? Ya, go. Kenapa kosong? Tak sempat? Tak sempat saling kawan ke? Alah. Tak sempat apa? Tak sempat saling kawan. Okay, so saya tukar skrin. Baik, soalan yang seterusnya, soalan 7. Okay, ini masa kamu PT3 lah. So, basic sangat. Pastikan kamu tahu macam mana nak mencari. Biasanya dia berkaitan perimeter ataupun area. Okay, dua tu je biasanya. And then dia mesti melibatkan sudut lah. Okay, pastikan kamu tahu macam mana nak gunakan sudut yang diberi. Okay, apa lagi maklumat diberi? Okay, given OS equal to 7. OS, okay, saya highlight dulu. Okay, OS sama dengan, alamak, kenapa dia tak keluar? Okay, OS sama dengan 7. R is the midpoint. Ni pun point penting tak? Okay, R tu adalah midpoint. OS, kenapa ada dua OS? Of OS. Salah ni. Okay, so by using ni okay, tak boleh abaikan. So, calculate the perimeter. So, perimeter of shaded region. Okay, ni pun kena hati-hati baca. Okay, kadang-kadang dia minta shaded, kadang-kadang dia minta keseluruhan. Okay, keseluruhan gambar rajah tersebut. Okay, so maknanya sekarang ni dia dah bagi tahu R tu adalah tengah-tengah. So, OS adalah 7. So, kita boleh pecah 2 lah. 7 bagi 2 akan dapat 3.5. Okay, kalau saya tersilap bagi tahu So, 3.5. Ni. So, perimeter. So, maknanya nak cari perimeter.
Okey, ini akan samalah 3.5. Okey, ini bersama. So bagaimana nak cari yang ni dan bagaimana nak cari yang ni. Okey, so kita menggunakan asas degree dia. Okey, degree dia berapa dia ada dua je. Per 360 darab. Okey, kalau nak perimeter 2 pi r lah. Okey, kalau nak perimeter. So kalau nak lagi satu tu berkaitan dengan area. Allah Akbar, tebal. Okey, saya slow sikit sebab dia agak ada lag. So 360 kemudian pi r square. Okey, dua ni je kamu kena ingat. Okey, dua. So yang pertamanya adalah berkaitan dengan perimeter. Okey, yang ke bawah ni adalah berkaitan dengan area. Okey, yang ni perimeter. Okey, saya sudah start. Okey, ini adalah perimeter. Okey, yang ni untuk area. Alright. Sebab tu kalau bulatan, okey, bulatan area untuk bulatan adalah pi r square. Okey, kenapa pi r square? Sebab dia melibatkan semua degree dalam bulatan tersebut, iaitu 360. So 360 per 360 akan dapat 1. So 1 dapat darab pi r square, so dapatlah luas bulatan pi r square. So begitu juga dengan circumference. Okey, circumference atau lilitan tu, okey, lilitan bulatan adalah 2 pi r. Macam mana dapat 2 pi r? So theta tu digantikan dengan 360. Okey, 360 per 360 darab dengan 2 pi r, that's why dapatlah lilitan tu 2 pi r. So apabila dia sebahagian, okey, sebahagian daripada bulatan, that's why dia ada pecahan. Okay, dia ada pecahan bermaksud berapakah sudut daripada keseluruhan. Okay, contoh sudut kat sini adalah 40 daripada keseluruhan 360. So pertama kita nak cari RU. Okay, kita nak cari RU kat sini. So 40 itu ada kan? Tapi tak apalah, saya tunjuklah. Okey, so bermakna RU tu, okay, dia adalah 40 daripada 360. Okey, daripada 360, and then kamu boleh darab lah dengan 2 pi. Pi berapa? 22/7. And then darab dengan R, 3.5. Okey, sama ada nak buat 3.5 ataupun nak buat 7/2 pun sama juga. Baik, okey, itu yang RU. Okey, RU kat sini dia ada tunjuk. Sini adalah untuk RU. Okey, perimeter yang tadi seterusnya adalah 35. Okey, ini tak ada masalah. Dia dah kirakan dekat sini. Dan satu lagi adalah mencari ST. Okey, nak mencari ST. Okey, saya ulang saja. So, konsep yang sama. So, dia adalah 40 degree daripada 360 degree. Okey, so kita nak 2 darab pi iaitu 22/7. Okey, kemudian 2 pi r. So r dia adalah panjang lah. R dia panjang kat situ iaitu 7. Okey, so kira-kira kat sini ada dah contoh. Okey, so saya shortcut kat sini 2 pi r. Okey, ini kalkulator saya kira kalkulator keseluruhannya. So final answer akan dapat 14/1/3 cm. Dia ada bagi tu syarat tak ada. Okey, kalau tak ada bagi tu syarat, okey, boleh diterimalah 14/1/3 atau nak buat point pun boleh 14.33. Okey, 14.33. Baik, seterusnya berkaitan dengan area. Okey, area ni shaded region. Shaded region juga. Okey, maknanya kedua-dua soalan ni berkaitan dengan shaded region. So idea dia adalah untuk mencari shaded region, kita cari luas keseluruhan dahulu. Okey, so bentuk dia macam ni kan. Lebih kurang lah. Okey, kita cari semua ni. Okey, kemudian kita tolak dengan yang kecil. Yang kecil tu. Okey, yang putih. So kita tolak dengan yang putih. Yang bukan shaded lah. Okey, ambil semua, tolak dengan yang putih. Okey. So, formula dia sama juga. Okey, formula dia sama iaitu melibatkan 40/360. Kemudian kamu kena darab. Okey, kamu kena guna formula yang kedua ni. Okey, darab dengan pi r square. Okey, pi r square. Okey, sebagai contoh kita ambil keseluruhan. Okey, keseluruhan adalah 40. Sekejap saya cek dulu. Okey, betul. Okey, 40 daripada 360 darab pi iaitu 22/7. Kemudian darab r square. Okey, R dia adalah 7 square. Okey, ini untuk keseluruhan. Kemudian dia tolak yang putih. Okey, dia tolak yang putih itu sama dengan 40/360 darab pi darab R. Okey, R dia berbezalah 3.5. Okey, yang kedua ni yang putih. So, kira-kira jawapan akhir akan dapat 12/5/6. Okey, saya lebih suggest kamu buat dalam pecahan. Okey, jawapan dia lebih tepat. Okey, compare dengan point. Melainkan dia minta. Allah Akbar, saya tak perasan bawah. Okey, give your answer correct 2 decimal places. Alright, good. So, bila kamu bagi dalam 2 decimal places. Okey, 2 decimal places maksudnya selepas titik perpuluhan tu ada 2 nombor. Okey, ada 2 nombor. So kat sini adalah 12.83. Okey, untuk B. Okey, kita tengok sepintas lalu jawapan kawan-kawan. 14.33, 12.83. Mana nak cari ni? Okey, macam inilah kesusahannya untuk mencari perimeter 43/3. 43/3. 43 kamu buat improper ke? 14/1/3. 14/1/3. Yes, 43/3. Okey, so maknanya kamu buat improper. Boleh, tapi tak lengkap lah kat situ. Okey, sebab jawapan dia minta tu decimal places. Okey, tapi masih ada markah. Okey, masih ada markah. Cuma saya buat not complete lah. Okey, so yang kedua pun sama. 77/9. 77/9. Sini nak kena convert pula.
12 per 5 per 6, 77 per 6. 77 per 6 tadi berapa ya? 9. Alamak, kenapa 9 Kasi saya tekan 12, 5 per 6 kan? 77 per 6. Kenapa 9? 77 per 18. 4, 5 per 18. Lain. Oh, betul. 77 per 18. Oh, kamu salah tekan ni. Okey, tengok balik yang bawah ni. 154 per 9 tolak 77 per 18 dapat 77 per 6. Macam mana kamu dapat 77 per 9? Aduh, sikit lagi. Okey, kat sini jawapan akhir salah lah. Okey, kalau ikut saya lah. Okey, saya kira 77 per 6. Saya harap kamu kira pun sama. Lain ni betul dah. Lain ni betul. Okey, dah bagus. Okey, yang atas tu salah. So, jawapan akhir dia salah. Baik. Cikgu. Ya, saya. Boleh kalau cara Kamu guna apa tu? Sama dengan data. Itu nanti saya kena double confirm balik lah. Tapi ada setengah diterima. Okay, ada setengah ni diterima. Bergantung pada skema tu. Kamu dengan saya dah agak dah mesti kamu guna sama je data. Kamu dah biasa dengan tu kot. Nanti saya akan double confirm Saya double confirm. Itu. Siapa lagi? Nadine nombor 8. Kita baru nombor berapa tadi? 7. Nadine nombor 8. Oh, nombor 7 dia tak complete. Okay, Alia nombor 8. Nombor 7 hilang. Oh, ada nombor 7. Allah buat kecil lah. 14.33, 21.40, 21.40, 14.33 tu boleh lah saya bagi markah. Ini saya tak check detail sebab nanti memang ambil masa lah. Dia macam ni lah bila nak check. Bila jawapan kamu tu lain betul skema. Nak mencari di mana silap. Okay, buat sini saya pangkah. Okay, seterusnya ni tak ada dah. Ke laut dah ni. Ini pun tak ada. Cukup. Okay, so yang mana sempat saya check lah. Baik, soalan seterusnya. Sekejap saya tukar skrin. Okay, straight line. Okay, straight line. Tengok saja dah tahu dia ada two line. And then bila ada two line mestilah ada kaitan dengan parallel. Okay, tu ada kaitan dengan parallel. Okay, kemudian gradient RS. Okay, gradient RS is 2. RS, okay, ini adalah R, ini adalah S. Okay, kalau tengok daripada gambar rajah dia melibatkan y-intercept. Okay, y-intercept dia K and then dia ada x-intercept dia -6. Okay, kemudian find the value of K. So, find the value of K. So, mana seperti yang saya kata tadi lah. Okay, gradient. So, gradient. Okay, ini melibatkan y-intercept. Okay, y-intercept. Okay, per dengan x-intercept. Okay, formula ni dia ada negatif. Okay, dia ada negatif. So, biasanya student akan tertinggal negatif ni. So, akan jadi K per x-intercept dia 6. So, negatif potong. So, akan dapat K per 6. Okay. Tadi ada maklumat apa ni? Gradient tadi kan? Okay, lupa nak highlight ni. So, gradient dia adalah 2. So, ni 2. So, 2 darab 6 akan dapat 12. Okay, so K dia adalah 12. Apa tak jawapan? Okay, sama good. Okay, so maknanya K adalah 12. Okay, ingat ada negatif so, tertinggal ni. Ataupun nak guna kaedah yang kedua, kamu menggunakan koordinat. Okay, y-intercept, x dia dalam keadaan kosong. So, ini adalah K dia. Okay, x-intercept, x dia -6, y dia dalam keadaan kosong. So, guna y2 minus y1, y1, x2 minus x1. Okay, pun boleh juga guna itu. Baik, so saya pergi yang seterusnya. Find the equation of straight line TU. Okay, TU. Okay, ini kena hati-hati. TU. Okay, pertama dia dah sebut pasal parallel. Okay, kita tak kaitkan lagi dengan parallel. Parallel maksudnya gradient dia sama. Okay, gradient dia sama iaitu M1 equal to M2. Okay, M kat sini bermaksud M untuk RS juga sama dengan M untuk TU. Okay, maknanya kita guna balik lah. So, tadi kita dah tahu M dia adalah 2 kan. Okay, so M TU. So, basic untuk straight line adalah y equal to mx plus c. Baik. Kemudian kamu dah dapatkan gradient dia K2. Okay, step seterusnya adalah untuk mencari nilai c. Okay, untuk mencari nilai c kamu mesti tahu. Okay, mesti tahu y dan juga x. Okay, untuk dapatkan nilai c mesti tahu y dan x. Okay, yang ni pun ramai juga yang silap. Okay, apa yang perlu kamu hati-hati adalah y dan x dia mesti pada garisan TU. Okay, kalau boleh kamu highlight lagi bagus lah. Okay, dah ada tadi kan TU. Point dia mesti dekat TU. Okay, janganlah pergi ambil point dekat RS. Okay, contoh -60 ni. Okay, salah kat situ. So, ganti saja y dia situ adalah 10. Okay, x dia adalah -8. Okay, tambah c. So, dapat -16. Okay, tambah c. So, ni 10. So, buat ke kiri tambah 10 tambah 16. So, akan dapat 26. C 26 betul? Okay, betul. So, C dia adalah 26. Okay, so bila dah dapat nilai C, kamu boleh terus gantilah. So, ganti saja. Therefore, equation adalah y equal to 2x plus 26. Okay, senang saja. Senang sangat nak score ni. Okay, so yang seterusnya adalah x intercept. Okay, x-intercept of straight line TU. Dia guna balik TU ni. So, gunalah formula tadi. Sebab formula nak guna equation dia. Okay, itu kaedah lain iaitu x-intercept TU, equation tadi apa tadi? Y
Guna pad lain. Okay, y sama dengan 2x plus 26. Okay, ini adalah equation. So, bila dia kata x-intercept, kamu kena ingat y dia adalah kosong. Okay, y dia adalah kosong. So, ganti saja kosong kat sini. So, dapatlah 2x plus 26. So, x berada di sebelah kanan. So, 26 tu bawa di sebelah kiri akan dapat negative 26 over 2. Saya shortcut. So, sama dengan x. Okay. So, dapatlah 26 bagi 2 akan dapat 13. So, negative 13 equal to x. Okay. Tunggu dulu. Cek dulu. Ni adalah TU. Dia kata x-intercept. So, akan dia katalah dia sambung ke bawah ni. So, dia punya x-intercept dalam keadaan negatif. Okay. X-intercept dia dalam keadaan negatif. So, double check jawapan kamu. X kamu juga dalam keadaan negatif. So, negatif apa? Negatif 13. Okay, logik. Sebab dia berada di sebelah kiri negatif 6. Okay, so dapat negatif 13. Kalau dapat negatif 3, salah lah tu. Okay, so mana kita pertimbang guys tu. Okay, kita tengok seorang lah. Salah seorang. K12, 2x tambah 6. Ada 3 benda tu nak kecek. Okay, ambil Fariha lah. Fariha punya lengkap. Dia punya semua kat sini kan. K12, 2x tambah 26. 2x tambah 26. Lupa pula nak terus. K12, 2x tambah 6. X negatif 13. Oh, perfect. Okay, bagus. Okay. 12. Nah, ini saya tengok jawapan akhir. Saya tak tengok jalan kerja. Nadine ada lagi. K12. Okay. X-intercept. X-intercept negatif 13. X-intercept dia bukan koordinat, melainkan dia minta koordinat. Okay, dia tak minta koordinat kat situ. Okay, tak apa. Ini boleh. Alright. Alia, lengkap tak Alia? Negatif itu. Negatif 13. Okay. K berapa ni? 12 kan? Okay, K12. Minta berapa jelas? 2x tambah 26. Okay, bagus. Sangat bagus. Okay, ini soalan seterusnya. 9. Okay, sekejap kita tengok. Besar. Besar sangat. Oh, mesti kamu crop. Okay, ni. Right. Okay, keluar apa. Okay, kita pergi ke soalan 9. Sebab kan ada 26 minit lagi. Okay, baca dulu apa benda dia nak ni. Okay, there are 15 oranges. Okay, basket. And then 4 orange are rotten. Rotten tu apa? Rotten tu adalah rosak. Okay, Daniel takes 2 orange at random without. Ni poin paling penting. Without. Dia akan efek pada nilai keseluruhan. Okay, without replacement. So, find the probability. So, apakah probability dia? Iaitu both orange are rotten. Okay, both orange are rotten. So, kat sini saya suggest kamu guna tree diagram. Okay, guna tree diagram. So, yang pertama kita ada 15. Kemudian, 15 tu dipecahkan kepada 2. Yang rosak dengan tak rosak. Okay, katakan sebab tanda candi lah. Okay, rosak atau tidak kan. So, yang rosak tu pangkah. So, ni adalah 4. Okay, ni adalah 11. Okay, double check dia adalah 15. So, bermakna dia adalah 4 daripada 15. Ni adalah 11 daripada 15. Okay, disebab Allah Akbar. Okay, sebabkan dia ambil 2 orange dua kali kan, dua orange for basket. Okay, random kan, secara random. So, kita pecahkan lagi kepada 2. Okay, yang elok dengan rosak. Okay, ni pun pecah 2 sebab ke bawah sikit. Okay, yang elok dengan rosak. Okay, yang elok tadi ada 11. Okay, yang elok tadi ada 11. So, bila dia dah ambil, dia kata without replacement. Dia dah ambil. So, dalam basket tu tadi dah kurang 1. Okay, dah kurang 1. So, yang tadi elok 11, tinggal 10. Okay, 10. Kemudian, total tadi, ni yang saya kata ni, without replacement, maknanya keseluruhan tu dia dah berkurang 1. So, dapatlah 14. Okay, untuk yang tak elok. Okay, untuk yang tak elok, kita tak sentuh lagi. Okay, untuk tak elok tadi, dia ada 4. Tapi jangan buat 4 per 15 lah. Sebab bilangan keseluruhan dia telah berubah 14. Okey, kemudian yang elok tadi kita tak usik lagi. Dia masih ada 11. Tetapi bilangan keseluruhannya dah berubah 14. Kemudian yang tak elok tadi ada 4. Kemudian dah kurang 1, tinggallah 3. So, 3 daripada 14. Okey, so daripada sini, better kamu keluarkan dia punya kesudahan dia. Okey, maksud yang pertama ni elok-elok. Yang ni elok, tak elok. Ini tak elok, elok, and then tak elok, tak elok. Okay, ini penting, sangat penting. Okay, so apabila dia minta kedua-dua biji, okay, atau both orange are rotten, okay, dua-duanya rosak. Okay, kat sini adalah, so yang ada yang pertama tu, iaitu kedua-duanya rosak. Okay, so apa yang perlu kita buat adalah kita hanya darab sahaja yang berkaitan pangkah dengan pangkah tadi. So, 4 per 5, kemudian darab dengan 3 per 14. Okay, 4 per 5 darab 3 dengan 14 per 14. Okay, so jawapan akhir ini, so akan dapat 2 per 35. Okay, akan dapat 2 per 35. Okay, saya tunjuk sebelah kanan tu lah. Okay, seterusnya, only one of the orange is rotten. Okay, rotten, rosak. Okay, only one. Okay, hanya satu sahaja. Yang pertama ni, betul-betul, okay, tak boleh. Okay, yang kedua, ini boleh. Okay, sebab ada only one. Okay, salah satu. Okay, bukannya kedua-duanya rosak. Okay, maknanya kamu ambil yang, macam mana ni, saya dah ber-highlight. Okay, ambil yang kedua tadi, betul pula dah. Elok rosak dengan rosak elok. Okay, elok rosak dengan rosak elok. So, elok dengan rosak adalah 11 per 15. Kemudian, elok rosak. Okay, 4
per 14. Okey ni. Kemudian ditambahkan, ditambah dengan rosak elok. Okey, rosak dia yang tadi 4 per 15 dengan elok 11 per 14. Okey, 4 per 15, 11 per 14. Okey, ini. Okey, bila kamu dah darab antara dua kebenaran kalian tu, kemudian tambah, and the final answer is 44/105. Okey, 44/105. Okey, kita tengok jawapan kawan-kawan. 2, 3 per 5, 2, 3, 5, 4, 4, 1, 0, 5. Okey, so yang kedua ni tak lengkap. Okey, yang kedua ni tak lengkap. Yang pertama ni okey. Nanti dah check balik. Kamu tak buat tree diagram ke? Oh, kamu buat satu je. Okey, dia sebab ambil dua kali So, dua kali so mana tree tu dia bersambung. Okey, tree diagram tu bersambung. Okey, Nadine 22 per 4. Dia masih dah baca balik. 22 4. Rotten 4 per 15. Not rotten 11 per. Both rotten. 11. Macam mana dapat 11 ni? Rotten. Kamu dah tulis dah rotten 4 per 15. Tapi kamu ambil not rotten. Nadine. Mana Nadine? Mana Nadine boleh respon? Hilang dah. Okey, so yang B 4 per 1 Okey, bagus. Okey, kamu tengok kesilapan kawan kamu tadi. Betul dah dia tulis both rotten, tapi kenapa kamu ambil 11 per 15? Kesilapan kat situ lah. Right, so nanti jangan ulang balik. So tengok Alia, E tu apa? E tu elok kot. Okey, elok dengan tak elok kan. Okey, pun boleh. So 11 per 2 per 35. 4 1 ni. Okey, betul. Alah, kecil. Oh, mungkin image kamu ni terlalu besar. Okey, so jadi kecil saya punya ni. 2 per 35, 4 per 35. Okey, so bagus. Wow, ada 2. Okey, ni saya tak boleh check. Tak lengkap. Baik, kita pergi soalan yang terakhir. Okay, soalan yang terakhir, soalan 10. 10 je kan? Alright. So, determine whether the following compound sentence is true or false. Okey, true or false. Kat ini point dia dan N atau O. Okey, kalau untuk N, N. Okey. True. So kalau untuk O, false. Ingat ni je. Okey, untuk N, true, false, siap. Kalau O, false. Okey. 35, okey, sekarang ni adalah N. Okey, kita nak N. So 35 bahagi 7. Okey, 35 bahagi 7 sama dengan 5. Okey, betul. Okey, ni betul. Kita baca ni lah. 6 square equal to 12. Salah. Okey, kalau selain daripada true, jawapan dia salah. Okey, selain daripada true untuk N, jawapan dia salah. So ni dia salah satu salah, so dia akan jadi salah lah. False. Palsu, bukan salah palsu. Tak betul istilah salah. Okey, yang kedua adalah O. Okey, O, false. Okey, semuanya adalah false. Selain daripada tu akan jadi true. Okey, selain daripada tu akan jadi true. So kat sini 42 tolak 1 buat 7. Mana datang ni? Salah ni. Okey, ini false. Ini 32. Okey, true. Okey, ingat O mestilah semua false baru jadi false. So kalau ada salah satu yang true, dia akan jadi true. Okey, so yang kedua true. Benar. Baik, so yang kedua, write down to implication based on the ni. Okey, ni jika dan hanya jika atau if and only if. So bila nampak perkataan tengah-tengah if and only if, pecah kepada 2. Okey, senang je soalan ni. So pecah kepada 2, iaitu if yang pertama, so if depan then belakang. Guna istilah macam tu lah. Okey, if yang depan ni, and then belakang. Lepas tu terbalik. If yang belakang, then depan. Okey, so ada contoh kat sini. If 24.01 is equal to 4.9, then 4.9 square is equal to 24.01. Kemudian, bawa pula yang belakang tu ke depan. If 4.9 square is equal to 24.01, then square root 24.01 is equal to 4.9. Okey, ni senang je. Sangat senang untuk dapat markah. Baik, so yang seterusnya C. Ini sequence untuk following. Okey, dia kena keluarkan formula lah. So kita cari yang mana sama. So kat sini samanya adalah 5. Okey, 5. Kemudian kamu nampak pattern kat sini 1, 2, 3, 4. Okey, ni umpama N kat sini. Okey, sini umpama N. So apa kaitan sini dengan sini? Ni kamu kena tengok. So bila 1 jadi 1, bila 2 jadi 4, bila 3 jadi 9, bila 4 jadi 16. So maknanya dia adalah square. 1 square is equal to 1, 2 square equal to 4, 3 square equal to 9, 4 square equal to 16. So maknanya dia darab dengan N tadi square. Okey, minus dengan minus 4. Okey, so yang ni kena ada kurungan lah. Ini kena ada kurungan lain pula dia punya makna dia. Okey, minus 4 pula dah. Ini N. Okey, N. Okey, dah bercek. So bila N dia 1, N square dapat 1, N dia 2, 2 square dapat 4, N dia 3, 3 square dapat 9, N dia 4, 4 square dapat 16. Okey, so bila dah buat macam ni, so ingat cerita balik lah. Siapa N tu? So N adalah 1, 2, 3, 4, dot. Okey, kadang-kadang N dia boleh start pada kosong. Okay, so kena hati-hati kat situ. Boleh jadi N dia start pada kosong. Baik, okey, itulah tiga jawapan tersebut. Okay, saya highlight dulu. Okey, false, true. Lepas tu terbalikkan. Ini insyaAllah saya cuba check. Okay, memang dia akan ambil masa. Tadi saya tak tukar. Okey, so yang pertama, false and then true. Kemudian, ni, biasanya idea tu dah ada. Cuma kesilapan yang biasa ada dari segi ayat tu. Adakah
Dia mesti sebiji mesti sebiji, mesti sama. So saya kena double check satu-satu. 4.01. Okey. Alamak, baru je cakap then nak copy awak ni Fariha. Tak nak betul lah, sikit lagi pergi situ. Okay, 4.9 betul dah, and then 24.01 equal to, okay, dia ada equal to mana tadi? 4.9 4.9. Okay, kamu tertinggal. Kau nak complete kat situ lah. Okay, so yang kedua C. Okay, betul. Okay, sayang maka hilang satu kat situ. Sebab boleh skor lah. Baik. Okay, itu untuk Fariha punya. Okay, very good. So, majority banyak betul lah. Okay, false true. Alamak, kenapa implication 2 ni macam lain ni? Implication 2 4.9 saja. Allah, 4.9 saja. Siapa ni? Nadine. Mana Nadine? Nadine boleh respon? Hilang dah. Mana pergi? Oh, ada komen yang saya tak perasan lah. Cikgu kalau tulis 5n square minus n, 5n square minus n boleh ke? 5n square. Okey, boleh. Boleh. Sebab dia 5 darab kan. 5n square minus n. Okey, boleh. Boleh diterima. Sebab tadi dia tunjuk satu persatu. Dia pecah kan. Okey, 5n square minus n. Okey, boleh. Siapa tadi Nadine Nadine. Nampak tak kesilapan dia? Tadi nampak tak kenapa salah yang kedua tu? Mana Nadine ni? Square. Awak pergi tulis ke square. Okey, dia sangat strict sangat strict. Silap sikit je habis dah. Saya pun tak boleh nak bantu dah kat situ. Tak boleh saya buat padam-padam. Tak boleh lah. Tak baik itu. Okay, so salah kat situ. Silap sikit, hilang satu markah. Okay, conclusion kamu 5 n square minus n 1, 2, 3, 4. Okay, so yang lain walaupun saya tak check, nak check semua ni ambil masa lah. Ini pun ambil masa sikit. Okay, tengok saya nak tunjuk kamu bagaimana kesilapan. Okay, kesilapan daripada kawan kamu supaya kamu tak ulang lah. Kerana benda simple-simple dia yang ada square ni. Yang tadi Fariha tadi apa? Last kali equal to 4.9 dia tak buat. Aduh, sayang. Kau tak boleh dapat markah penuh. Okay, so Alia, Alia tak check. False true. Okay, false true. We besar tu gambar ni. Okay, 4.9, 24.01, 4.9, 24.01. Okay, bagus. 49. Okay. Dia buat lain pen. Bagus tu. So, 5 orang ni seperti yang tadi. Siapa? Ulia yang tanya. Wajihah tanya. Wajihah tanya lain pula. Yang tadi Ulia. Cikgu kalau tak tulis, dikira salah ke? Okay, saya check dulu. Saya check demi skema. Kalau ada markah situ, dia terpaksa ni. Nombor apa sekali 10. Dia mesti lengkap. Wajihah tadi kan. Okay, dia mesti lengkap. Sebab 5 times n square minus n. So n is equal to 1, 2, 3, 4. Okay, dia mesti lengkap. Sebab dia satu markah. Kalau dia ada 2 markah situ, yes. Boleh lah. Dapat satu markah kat situ. Kalau tak tulis. Okay, salah lah. Okay, so saya respon kat situ. Salah Wajihah. Wajihah boleh dengar. Okay, kalau ada kesempatan baru saya akan masuk section B dan section C, insyaAllah. Okay, saya rasa itu sahaja untuk hari ini. So, terima kasih atas komitmen kamu. InsyaAllah kita jumpa di minggu hadapan. Assalamualaikum. Bye-bye. Okay, sama Wajihah. Sama Asinda. Okay, sama. Terima kasih, cikgu.